Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Afif Nur Iman bin Badrul Zamri dari kelas CTU 552 BA32. Saya akan menerangkan mengenai konsep relativism. Sebelum itu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep relativism ini? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, ianya membawa maksud sebagai suatu fahaman bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak, tetapi mungkin berbeza antara individu ataupun kebudayaan. Relativism ini dikategorikan sebagai salah satu daripada ciri utama pasca modernism. Pasca modernism merupakan satu bentuk pemikiran yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusastraan dan juga budaya yang berkembang. Seterusnya, relativism ini mempunyai dua bahagian, iaitu yang pertama, relativism epistemologi dan yang kedua ialah relativism aksiologi. Melalui relativism epistemologi, sesuatu pandangan, kepercayaan ataupun idea itu adalah benar kerana dalam relativism epistemologi itu sendiri dikatakan sesuatu keputusan yang akan ditentukan salah atau betul adalah manusia itu sendiri. Kefahaman ini serta pandangan ini ditolak sekerasnya oleh pengkritik relativism, di mana dikatakan ia dapat melemahkan cara manusia berfikir untuk lebih kreatif. Dan yang kedua, dari segi relativism aksiologi pula, kebenaran atau penipuan serta betul atau salah semuanya datang dari penilaian manusia. Konsep relativism dianggap sebagai suatu pemikiran yang bersifat kolot oleh sesetengah pihak dan telah dikritik oleh ahli-ahli falsafah. Mengapa dikatakan sedemikian? Kerana relativism dalam fahaman pasca modernism merupakan penentangan terhadap konsep kebenaran aliran modernis. Sebenarnya konsep ini juga dalam tidak langsung memberikan kesan terhadap fahaman keagamaan kerana ianya menafikan kebenaran yang mutlak. Agama yang bersifat dogmatik ini membawa maksud sesuatu kepercayaan agama tidak boleh diubah dan penerimaannya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh sesuatu agama itu tidak boleh diragui. Sebagai contoh, saya akan katakan seperti kebenaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang dianggap mutlak, tetapi tidak diterima oleh konsep relativism ini kerana ianya beranggapan bahawa kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Seterusnya, konsep ini dapat dilihat memberikan satu cabaran, satu tentangan terhadap kehidupan beragama kerana relativism ini sendiri menganggap sesuatu kepercayaan yang menjadi pegangan agama tersebut adalah sebagai salah satu dari pelbagai alternatif. Selain itu, ahli-ahli falsafah mengkritik, menolak sekeras-kerasnya konsep relativism ini kerana ianya tidak mempunyai asas logik yang kuat. Kesimpulannya, relativism ini bukanlah suatu aliran utama dalam pemikiran. Malahan, fahaman keagamaan juga tidak bersandar kepada fahaman relativism ini kerana mempunyai logika yang lemah. Dan jika berlaku penolakan terhadap fahaman relativism ini, ianya tidak memberikan sebarang kesan yang mendalam. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Amin bin Zulkifli. Saya akan mempersembahkan tentang tajuk kebenaran. Kebenaran terbahagi kepada dua, di mana ia adalah kebenaran hakiki dan juga kebenaran yang relatif. Kebenaran hakiki adalah kebenaran yang tidak dapat dinafikan, di mana apabila sesuatu perkara itu disebutkan dalam apa jua keadaan, perkara tersebut pada akhirnya juga akan menjadi perkara yang benar. Contohnya, apabila Ali adalah seorang manusia, Ali ingin mengatakan bahawa dirinya adalah seekor kucing, dan pada akhirnya Ali tetap adalah seorang manusia. Seterusnya adalah kebenaran yang relatif. Kebenaran relatif adalah kebenaran yang tidak dapat dilihat, dirasa atau disentuh.
Contohnya adalah seperti ilmu dan juga idea. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatihah Balkis dan saya akan meneruskan pembentangan untuk kumpulan saya. Tajuk ataupun topik seterusnya ialah aliran relativisme. Aliran relativisme terbahagi kepada 3. Relativisme yang pertama ialah etika, yang kedua ialah budaya dan yang terakhir adalah agama. Relativisme etika bermaksud aliran pemikiran falsafah yang secara tegas menolak pendapat yang mengatakan bahawa norma etika berlaku untuk semua orang. Relativisme agama pula bermaksud pegangan yang teguh pada prinsip, perlembagaan dan tanggungjawab penuh dalam kehidupan dan pengalaman seseorang. Aliran relativisme yang terakhir ialah relativisme budaya yang bermaksud keraguan umat beragama terhadap kebenaran agamanya tersendiri. Relativisme budaya juga mempunyai beberapa keburukan sekiranya seseorang itu terlalu taksub dalam ideologi relativisme budaya. Keburukan yang pertama adalah menyebabkan tiada kemajuan dalam diri, masyarakat serta negara. Keburukan yang kedua adalah kebebasan bersuara dianggap sebagai prejudis. Dan keburukan yang terakhir ialah ideologi relativisme budaya ini telah dibataskan oleh agama. Seterusnya, saya akan bercakap tentang faktor atau punca berlakunya relativism. Pertama sekali adalah morality. Morality ini adalah apabila kematangan memberi keupayaan kepada seseorang untuk membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Contohnya, apabila seseorang itu mencuri. Apabila seseorang itu mencuri, seperti yang kita generally tahulah kan, mencuri itu adalah perkara yang salah. Akan tetapi ada sesetengah orang akan berfikiran apabila terdesak, seseorang itu akan mencuri kerana tidak mampu atau tidak ada makanan untuknya, seperti perkara-perkara yang keperluan. Seterusnya adalah etika. Etika ini apabila kita lihat di mana orang Melayu lah kan, apabila orang Melayu menunjuk kepada seseorang, kalau menunjuk seperti ini dengan jari telunjuk, itu adalah biadab. Akan tetapi orang Inggeris seperti biasanya mereka menunjuk dengan jari telunjuk, itu tidak bermakna mereka biadab. Kita bergerak kepada seterusnya, iaitu agama. Agama ini adalah salah satu faktor yang besar di mana wujudnya relativism apabila kita melihat kepada agama Islam. Seperti orang yang Islam lah kan, mereka berfikir bahawa Allah itu wujud, Nabi itu wujud, percaya kepada rukun iman dan rukun Islam. Tetapi apabila mereka berkatakan perkara tersebut kepada orang-orang yang bukan Islam, sepertinya orang Kristian tidak akan mengambil perkara itu dan terimanya kerana mereka mempunyai kepercayaan mereka sendiri, iaitu seperti mempercayai kepada Tuhan Yesus. Dan akhir sekali adalah idea. Apabila dalam satu kumpulan membincangkan tentang idea ataupun lebih dikenali sebagai brainstorming. Brainstorming ni adalah apabila di dalam satu kumpulan yang melibatkan ramai orang, setiap satu orang akan memberikan pendapat atau idea masing-masing tentang perkara tersebut. Relativism ini berlaku apabila idea seseorang itu mengeluarkan idea dan seseorang lagi tidak dapat menerima idea tersebut. Kononnya lah kan, orang tu kata idea tu tak elok dan tidak boleh terima padanya. Tapi pada asalnya lah, idea ni tak ada yang salah pun sebenarnya. Seterusnya, saya akan membentangkan dan membincangkan tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh terhadap ideologi relativism ini. Tokoh yang pertama ialah George Bernard Shaw. Pada pandangan George Bernard Shaw, ideologi relativism ini merupakan pengetahuan yang dipatasi baik akal budi yang serba terbatas, mahupun cara untuk mengetahuinya telah pun terbatas. George Bernard Shaw juga berpendapat bahawa ideologi relativism ini merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat, budaya mahupun konteks sejarah yang tidak bersifat mutlak. Pemikiran Shaw tentang relativism budaya terdapat dalam satu novel yang ditulisnya sendiri yang membahaskan tentang masalah relativis agama. Antara novel-novel yang ditulisnya ialah novel Sands, novel Magic Barbara dan novel Androcles and the Lion.
Akhir sekali, di samping menimbulkan sikap toleransi, Shaw juga tidak segan untuk mengakui keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat manusia. Tokoh yang seterusnya ialah Edward Westermarck. Beliau berpendapat bahawa penilaian moral tidak rasional tetapi berdasarkan emosi dan persetujuan sosial atau penolakan yang bukan pada akal. Beliau juga menafikan adanya kebenaran moral secara umum maupun universal. Akhir sekali, Edward Westermarck merupakan seorang yang bebas radikal, tetapi pada masa yang sama, beliau mengkritik institusi Kristian dengan alasan bahawa mereka tidak mempunyai asas. Dan itu sahaja daripada saya. Untuk topik yang seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk mereka terangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ashkin binti Hamdan, pembentang seterusnya yang akan menyambung kepada relativism pada pandangan Robert Nozick. Robert Nozick berpendapat bahawa terdapat perbezaan mutlak relatif yang harus dibuat semula dari segi perbezaan invariant dan juga variant. Beliau juga berpendapat bahawa keperluan adalah satu gagasan yang tidak dapat dicapai tetapi dapat dihampiri oleh invariant yang kuat dalam pelbagai keadaan. Beliau juga, iaitu Robert Nozick, tidak begitu mesra dengan salah satu relativisme yang paling terkenal iaitu relativisme moral atau kita kenali juga dengan relativisme etika. Kita sambung pandangan relativisme pada pandangan falsafah seterusnya iaitu Bernard Crick. Bernard Crick menyatakan bahawa konflik moral antara perkara yang tidak dapat dielakkan dalam konsep relativisme dan beliau juga menjadi salah satu pengaruh penting pada feminis. Apa itu feminis? Feminis ialah gerakan politik dan falsafah moral yang didorong oleh pembebasan perempuan daripada pengetepian kaum lelaki. Okey, pandangannya dapat diringkaskan dalam erti kata lain ialah sebagai politik ialah etika yang dilakukan dalam situasi di hadapan halayak ramai. Bernard Crick juga berusaha untuk mencapai politik tindakan yang bertentangan dengan politik pemikiran dan ideologi. Seterusnya, kita sambung dengan kesan dalam konsep relativisme. Kesan dalam konsep relativisme terbahagi kepada tiga, iaitu budaya, agama dan juga etika. Untuk budaya merupakan ketaksuban dengan ideologi yang menyebabkan tiada kemajuan dalam diri masyarakat serta negara yang mengakibatkan perpecahan antara kaum kerana sesetengah masyarakat lebih memilih untuk mengkritik dan juga mengaibkan budaya yang lain. Kedua, kebebasan bersuara juga dianggap prejudis dalam budaya. Yang ketiga, ideologi ini dibataskan oleh agama. Beralih kepada kesan kepada konsep relativisme yang kedua iaitu agama. Agama akan menjadi satu pengalaman dan pemikiran yang relatif dan bukannya mutlak. Perkara ini boleh menggugat iman seseorang dengan menyelewengkan akidah kita tanpa kita sedari. Sebagai contoh, menghalalkan perkara yang haram. Bahkan mereka juga mengamalkan konsep pluralism. Yang ketiga ialah tidak ada keyakinan muktamad mampu diputuskan untuk kepercayaan agama sendiri. Kesan kepada konsep relativisme yang ketiga iaitu etika. Dalam etika, masyarakat lebih memilih untuk mengagungkan etika negara barat lebih daripada negara sendiri. Ini mengakibatkan kemerosotan nilai-nilai murni akibat daripada kurangnya etika dalam kehidupan disebabkan oleh pengaruh daripada orang asing ataupun negara-negara luar yang telah kita contohi. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam ideologi relativisme ini ialah ideologi ini menyebabkan masyarakat pada zaman kini mengedepikan ajaran agama dan hanya berpaksikan kepada logik akal sahaja dalam membuat keputusan atau ulasan mengenai sesuatu isu yang berbangkit.
Menurut hasil kajian yang telah diperlihatkan, masyarakat kini kurang diberi pendedahan mengenai fahaman tentang alergi ini. Masyarakat sewajarnya diberikan pendedahan mengenai alergi ini secara memperbanyakkan kempen, seminar dan ceramah. Kempen, seminar dan ceramah ini sewajarnya diadakan di sekolah-sekolah atau universiti-universiti yang sememangnya ada golongan pelajar yang boleh menyertai serta memahami alergi ini dengan sempurna. Seterusnya, ideologi ini jelas menunjukkan bahawa banyak memberikan kesan negatif daripada yang positif. Hasil pemikiran manusia juga tidak dapat menemukan kebenaran secara mutlak, walaupun dalam memahami agama daripada wahyu Allah SWT itu sendiri. Sekian, terima kasih daripada grup kami.